Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak mengajar kamu macam mana kita nak permudahkan soalan mengikut hukum indeks yang kita dah belajar. Apa hukum indeks yang kita dah belajar? Iaitu hukum indeks perkalian atau pendaraban dan hukum indeks pecahan ataupun bahagi. Okey, mari kita tengok muka surat 10. Okey, buku teks kamu uji minda 1.2C. Okey, sebelum kita nak mulakan, saya nak review semula apa yang kita dah belajar. Okey, kita tahu AM darab A kuasa N, okey, sama dengan A kuasa M tambah N. M itu adalah kuasa, N itu ialah kuasa. Indeks sebenarnya adalah kuasa. Jadi bila kita darab dengan nombor yang asas yang sama juga, kita hanya jumlahkan indeks sahaja. Okey, contoh dia macam ni. Okey, contoh dia macam ini. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 1 iaitu 2. Okey, ingat apa-apa nombor yang tak ada kuasa di atasnya, dia merupakan 2 kuasa 1. Jadinya 2 kuasa 2 tambah 1 sama dengan 2 kuasa 3. Okey, mari kita tengok bahagi pula. A kuasa M bahagi A kuasa N. Bahagi sebenarnya ialah pecahan. Pecahan kita buat kat sini. A kuasa M bahagi dengan A kuasa N. Sama sahaja bila kita terjemahkan atau translating to another form, kepada bentuk yang lain. Okey, makanya kita dah akan dapat indeks itu kita tolak. A kuasa M tolak N. Okey, nampak di sini? Okey, jadi contoh yang saya nak buat ialah 2 kuasa 5 bahagi 2 kuasa 2. Sama dengan 2 kuasa 5 pecahan kepada per 2 kuasa 5. Okey, sama dengan, minta maaf, saya silap tulis. 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 5 tolak 2 sama dengan 2 kuasa 3. Okey, sekarang kita tengok soalan C. Soalan C mengatakan macam ini. Soalan C, 1C, copy. Okey. Katakanlah dia kata M kuasa 8, M kuasa 8, M kuasa 8, N kuasa 6 bahagi dengan M kuasa 4, N. Okay, ingat pecahan bermaksud bahagi. Okey, jadinya apa yang kita boleh buat kat sini? Kita boleh buat, ada 2 kaedah kat sini. Okey, kalau kamu dah tahu hukum indeks bahagi ni sebenarnya kita tolak pecahan. Jadi kita hanya gabungkan dia punya, kita asingkan mengikut asas. Ni asas M dan satu lagi ini asas N. Okey, nampak tak kat sini? Jadinya M kuasa 8, okey, tolak 4. Okey, nampak N kuasa 6 tolak 1. Ingat, bila N tak ada kuasa di atasnya, dia sebenarnya kuasa 1. Sama dengan M kuasa 4, N kuasa 5. Okey, satu lagi kaedah. Ini untuk siapa yang sudah mahir hukum indeks. Okey, M kuasa 8, N kuasa 6 bahagi M kuasa 4, N kuasa 1. Okey, kalau kamu dah mahir dengan hukum indeks bahagi, bermaksud indeks tolak, okey, kamu hanya hapuskan sahaja 8 tolak 4 dapat 4. Bukan 8 bahagi 4 Okey, ini kesalahan yang paling umum murid dah buat, sebab dia akan ada common mistake, akan ada kesalahan jika guna kaedah ini. 6 tolak 1 dapat 5. Makanya dapatlah M kuasa 4, N kuasa 5. Okey, mari kita cuba buat soalan yang F. Soalan F. Okey, soalan F ini F. Okey, mari kita tengok. Negatif 25 H kuasa 4 bahagi dengan 5 H kuasa 2 bahagi H. Okey, bila kita translatekan, dia akan jadi macam ni sebenarnya. Bila kita translatekan dalam bentuk pecahan, dia akan jadi macam ni. Negatif 25 H kuasa 4 bahagi dengan 5 H kuasa 2 dengan darab H. Yang ini bila kita buat kurungan, dia akan jadi darab ataupun kali. Okey, ini sebenarnya adalah terjemahan kepada
ungkapan negatif 25H kuasa 4 bahagi 5H kuasa 2 bahagi H. Okey, mari kita tengok kat sini. Macam mana kita nak buat? Okey, H itu kita sekalikan. Okey, mana H kita? Kat sini. H kuasa 4, H kuasa 2 dengan H. Jadinya kita gabungkan asas yang sama. H kuasa 4 tolak dengan 2 tolak dengan 1. 4 tolak 2 tolak 1, kita akan dapat 1, kan? Okey, makanya kita tengok kat sini, perkali dia kat sini. Padam. Okey, perkali dia kat sini. Okey, negatif 25, maaf. Negatif 25. Sekejap, saya tengah cuba cari. Okey, negatif 25 bahagi 5 bahagi 1. Apabila tiada nombor di hadapan H bermaksud bahagi 1. Maksudnya tak perlulah bahagi apa-apa. Okey, sama dengan negatif 25 bahagi 5. Okey, makanya kita akan dapat negatif 5 H kuasa 1, iaitu ni negatif 5H. Tak perlu letak apa-apa kuasa di atas H sebab dia adalah H kuasa 1. Okey, sudah Okey, mari kita tengok soalan untuk nombor 2. Soalan untuk nombor 2, kita cuba yang ini. Okey, cuba yang ini. Okey, soalan nombor 2, 2B. 2B mengatakan M kuasa 4 and kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, unknown ataupun benda yang kita tak tahu ataupun pun boleh ubah, kita boleh wakilkan dia kepada nilai X. Okey, bahagi dengan M, asas M, yang kuasa yang kita tak tahu, kita boleh jadikan dia sebagai nilai Y. Okey, jadinya dia suruh kita cari apakah nilai X dan nilai Y. M kuasa 4, N kuasa X bahagi dengan M kuasa Y, N kuasa 5 sama dengan M kuasa 2, N. Jadi apakah nilai X? Apakah nilai Y? Okey, kita tengok kat sini, kita hanya gabungkan sahaja ataupun cerakinkan, asingkan sahaja kuat asas M, M dan M. Okey, dapat kat sini M kuasa 4. Okey, bahagi M kuasa Y, kita akan dapat M kuasa 2. Makanya M kuasa 4 tolak Y sama dengan M kuasa 2. Okey, 4. Okey, kita hanya kita hanya fokuskan indeks sahaja. 4 tolak Y sama dengan 2. Y sama dengan, Y kita bawa ke kanan. Okey, Y kita bawa ke kanan. 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey, makanya Y adalah 2. Okey, maka kita tengok sini, N pula. N kuasa X, N kuasa 5 dan N. Okey, macam mana kita nak buat kat sini? N kuasa X, okey, bahagi dengan N kuasa 5, dapatlah kita nilai N. Bila dapat nilai N, bermaksud N, X tolak 5 sama dengan N kuasa 1. Okey, jadinya kita hanya ambil indeks sahaja. Bila kita ambil indeks, okey, bermaksud X tolak 5 sama dengan 1. Negatif 5 kita bawa ke kanan. X sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Okey, dapat kat sini. Okey, mari kita buat soalan D pula. Soalan D lebih panjang. Okey, tak maaf. Saya punya. Okey. Soalan D pula. Ya Allahu Akbar. Okey, minta maaf. Soalan D pula, kita cuba
Okey, soalan D. Okey, soalan D mengatakan 27X kuasa 3, Y kuasa 6 darab dengan XY. Kuasa yang kita tak tahu. Okey, kuasa yang kita tahu, kita letak kuasa XY kuasa tak tahu sama dengan 3X kuasa yang kita tak tahu, Y kuasa 5. Okey, Y kuasa 5. Okey, yang ini pun kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak wakilkan? Okey, saya wakilkan nombor dengan abjad yang lain. Saya wakilkan dengan abjad yang lain. Saya tak nak guna XY sebab kat sini sudah ada X dan Y. Saya wakilkan dengan abjad A, B dan C. Sini ini B, yang ini B, yang ini A, minta maaf, yang ini A, yang ini B dan yang ini C. Okey, mari kita buat sama-sama. Okey, sama dengan 27 X kuasa 3, Y kuasa 6 bahagi dengan C. Okey, bermaksud 27 bahagi C. Okey, X kuasa 3. Okey, X kuasa 3, X kuasa 2 dengan X. Okey, bermaksud X kuasa 3 tambah 1 tolak 2. Sebab darab X kuasa 1 bahagi dengan X kuasa 2. Okey, Y pula Y kuasa 6 tambah A tolak 3. Sama dengan 3 X kuasa B, Y kuasa 5. Okey. Kemudian, kita tengok kat sini. Yang inilah kita punya comparison atau perbandingan. 27 per C sama dengan 3. Okey, 27 per C sama dengan 3. Makanya C sama dengan 27 bahagi 3. Macam mana saya buat dapat soalan ni? Macam mana saya dapat jawapan ni? Okey, kita tengok algebra yang kita dah belajar masa tingkatan 1. 27 per C sama dengan 3. Makanya 27 sama dengan 3C. C sama dengan 27 bahagi 3 sama dengan 9. Okey. Next, kita move. Okey, sekarang ni kita bandingkan dengan nilai X. Nilai X kat sini. Okey, saya guna highlighter yang lain. Biru. Nilai X kat sini. Okey, maka ni kita dah tahu dah. X 3 tambah 1 tolak 2 bermaksud X kuasa 2 lah kan. Okey, X 3 tambah 1 tolak 2 sama dengan X kuasa 2. Okey, sama dengan X kuasa B. Bermaksud B itu adalah 2. Okey, now kita letak highlight yang lain. Kita highlight benda yang lain. Okey, Y dengan Y. Okey, bermaksud kat sini Y 6 tambah A tolak 3 sama dengan Y 3 tambah A sama dengan Y kuasa 5. Makanya 3 tambah A sama dengan 5. Sebab apa? Sebab saya hanya fokuskan indeks sahaja. Okey. Maka A sama dengan 5 tolak 3 sama dengan 2. Okey. Sekarang kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 mengatakan jika 2 kuasa X darab 3 kuasa Y bahagi dengan 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2 sama dengan 6, tentukan nilai X tambah Y. Okey, tentukan nilai X tambah Y. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dia mempunyai asas yang sama. Apa yang asas yang sama? Nombor 2 dan nombor 3. 2 dan 2 dan 3 dan 3. Okey, 3 dan 3 sini. Okey, sama dengan 6. Tentukan nilai X tambah Y. Okey, makanya kita gabungkan dia punya asas yang punya indeks berbeza. Okey, 2 kuasa X, okey, bahagi 2 kuasa 4. Okey, darab dengan 3 kuasa Y bahagi dengan 3 kuasa 2 sama dengan 6. Okey, lepas itu kita memudahkan lagi. 2 kuasa X tolak 4 darab dengan 3 kuasa Y tolak 2 sama dengan 6. Okey, apabila kita tengok 6 itu sebenarnya ada kaitan dengan nombor 2 dan nombor 3. Apa kaitan dia? Sebenarnya 6 merupakan satu hasil daripada faktor 2 dan 3. Okey, mari kita tengok. Faktor untuk 6 adalah 1 kali 6 dan faktor untuk 6 adalah 2 darab 3.
Okey, maka ni kita boleh simpulkan dekat sini bahawa 2 kuasa X tolak 4 darab 3Y tolak 2 sama dengan 2 darab 3. Dan kemudian kita bandingkan asas yang sama. 2X tolak 4, okey, 2 kuasa X tolak 4 sama dengan 2 kuasa 1, iaitu nombor 2. Okey, mari kita buat 2X tolak 4 sama dengan 2. Okey, iaitu 2 kuasa 1. Jadinya kita nak bandingkan X tolak 4 dengan 1. X tolak 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Okey, untuk asas ni 3. Okey, asas 3, kita perhatikan 3Y tolak 2 dengan 3, iaitu 3 kuasa 1. Okey, sekarang 3Y tolak 2 sama dengan 3. Jadinya 3, kita highlightkan yang sama, bermaksud 3 lah, 3 kuasa 1. Okey, bermaksud di sini Y tolak 2 sama dengan 1. Y dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, dia mahukan kita mencari nilai X tambah Y. Nilai X tambah Y, 5 tambah 3. Maka ni jawapan dia, X tambah Y sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, saya harap kamu semua faham apa yang saya ajar. Kita hanya bandingkan kita hanya bandingkan asas yang sama dan kita buat penolakan atau penambahan indeks, dan kita hanya buat persamaan indeks sahaja. Okey, terima kasih semua.